So hari ni kita masuk exponential function juga, tapi dikatakan definite integral. Sebab apa definite integral? Sebab dia ada interval, dia ada nilai dia. Okay. So benda ni sama je, dia punya cara integrate tu masih menggunakan formula yang sebelum ni kan. So ingat balik macam mana nak integrate exponential ni. Kalau integrate e power of x, dapat e power of x balik. Kalau integrate of e power of a, x plus b, dia akan dapat salin balik e power of a x plus b tu, lepas tu per dengan bahagi dengan dipencit dia punya kuasa tu. Itu integration dia. Kuasa dia tu syarat dia hanya boleh kuasa linear saja. Itu integration untuk exponential. Lepas tu kita ada jugalah substitution. Sebab masa bila nak pakai substitution ni? Masa bila nak pakai substitution ni? Bila tak boleh pakai basic rule. Bila tak boleh pakai basic rules. Okay, good. Okay, kita continue. Yang ini kalau di integrate dapat apa? E power of 2x over 2. 2. Okay, dan sama juga macam sebelum ni, plus C ni dah tak ada dah. Okay, so dah tak ada dah. Kita akan gantikan dengan buat bracket macam ni. So nombor yang kecil duduk tambah bawah, nombor yang besar kat atas. Okay, dan kita akan substitute nombor yang besar dulu. E power of 2 times 1 over 2 minus, dia memang wajib minus, e power of 2 times 0 over 2. So kena ingat. Okay, minus ni wajib. So masukkan yang besar, tolak yang kecil. Okay, lepas tu dapat berapa jawapan dia? Dapat Kira 1/2 1/2 tolak E kuasa 2/2. tolak E kuasa 2/2. Kenapa 1/2 tu yang positif? Terbalik. Macam mana boleh 1/2 tu duduk tanda depan? Ikut susunan lah benda ni yang depan. Ya Allah. Jadi apa sebenarnya? E kuasa 2/2 tolak 1/2. E kuasa 2/2 tolak 1/2. So dia memang lagi cantik lah tinggal dalam sebutan E. Okay. So tinggal jawab dalam E form. So dia lagi cantik. Tapi kalau awak nak tinggal dalam perpuluhan pun sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau dalam perpuluhan, dia mesti 3 significant figures ataupun 4 decimal places. 3 angka bererti ataupun 4 tempat perpuluhan. Kalau dalam perpuluhannya berapa? Saya tukar kira dapat berapa? 3.1945. 3.1 495 1945. 1945. Balik. Dan boleh je. Tapi sebenarnya dalam E tu lagi cantik lah. Sebab awak tak payah susah-susah nak bundar. Itu dah memang dia punya nilai. Okay, how about B? Kalau key in dapat tak jawapan? Kalau key in dia bagi dalam perpuluhan ke bagi dalam sebutan E? Kalau kita key in. Dalam perpuluhan. Ya, dia bagi dalam perpuluhan. Itu kalau key in. Tu kalau awak kira manual, boleh nampak lah. Kadang-kadang tu sebenarnya kalau benda tu boleh di manual, dia lagi nampak, lagi cepat lah key in tu. Nak mencepatkan kalau yang masuk nilai tu. Tapi kalau untuk kes yang macam ni, saya rasa tengok manual lagi cepat. Awak kena pandai decide lah nak key in ke nak kira manual.
Okey, kalau B ni dia punya power tu negatif, so apa kita akan buat dulu? Kalau dia duduk tang bawah, Bring up. kalau bawah tu negatif, bila kita bring up, dia akan jadi positif. So dia serupalah macam yang sebelah ni. Kan integrate per 3 pula, substitute nilai 0 until 2. So E power of 3 times 2 over 3 minus E power of 3 times 0 over 3. Terus kita boleh letak ke sini 6 per 3 tolak 1 per 3. Lagi cepat. Tak payah nak key in. Ataupun nampak per tu sama, E kuasa 6 tolak 1 per 3. Ataupun 1 per 3 E kuasa 6 tolak 1. Sama je semua cara penulisan. Okey, mana-mana pun boleh. Next. Sini YouTube. Sama je lah juga. Okey, kalau D, apa kita akan buat? D. Separate. Kalau separate dia jadi apa? E kuasa negatif X per E kuasa X tambah 1. E kuasa negatif X. Kalau diteruskan, terus dapat separate tu dapat berapa? E kuasa negatif Negatif 2x tambah 1. negatif 2X tambah 1. Kalau diseparatekan. Okay. E kuasa negatif 2X tambah 1. Okay, so integrate lah. E kuasa negatif 2X per negatif 2 tambah integrate 1 X. dapat X. So wajib tunjuk substitute nilai. So maksudnya kita masukkan yang negatif 2 dulu. So mesti tunjuk substitute nilai. Ni bracket untuk masuk 2. Awak biasakan masuk 2 satu bracket. Tolak. Ni bracket pula untuk masuk yang 1. Dengan negatif 2 tambah 1. Okey. So kalau yang nampak complicated macam ni, kalau awak nak kira manual pun boleh. So awak nak key in pun boleh. Kan? Kira manual ataupun nak key in. So dapat berapa? Saya kalau yang ini, kalau saya kira manual, saya akan tukar macam ni je lah. Negatif 4 tambah 2 tolak E kuasa negatif 2 per negatif 2 tolak 1. Kita akan buat macam tu. So awak just tengok yang mana constant tu kita boleh combine kan. So dia akan jadi E kuasa negatif 4 per negatif 2. So yang ini dia akan jadi tambah E kuasa negatif 2 per 2. 2 tolak 1 1. tambah 1. Pun boleh tinggal macam ni. Tak ada masalah nak tinggal macam ni pun. Kan? Kalau awak key in, awak akan dapat dalam perpuluhan. Tapi awak nak tinggal dalam E form pun tak ada masalah. Okey, E. Apa akan buat dulu E dengan F ni? Expand. Kita akan expand. Okey. Bagi jawapan yang bukan key in. Maksudnya saya nak dalam E form. Apa jawapan dalam E form? Awak susunkan. Awak kena buat sampai masuk nilai mesti wajib tunjuk kan? Kalau yang key in, apa jawapan dia? Madam, Ya. yang itu kalau key in 10443.080 443 10443. 0.080. Takkan tak ada point. Itulah point 080. Point 080.
08 lah. Hmm. Lepas kosong tu apa kalau dibundarkan? Lepas kosong tu 26. So 03 kalau nak 4 tempat perpuluhan. Okay. Kalaulah tak key in, maksudnya dia dalam E-form. Kalau dalam E-form dapat negatif 4 E kuasa 5 Negatif 4 E kuasa 5 tambah E kuasa 10 per 2 tambah E kuasa 10 per 2 tambah 47 per 2. tambah 47 per 2. Okey. So benda ni kalau awak tak ni kalau awak kira ni pun yang bawah ni pun dia akan dapat yang atas tu. Lepas tu memang dia banyak boleh di recheck lah jawapan tu. Kalau awak buat manual, awak tukar dalam e-form, lepas tu kalau katalah awak nak recheck, mesti dapat macam yang awak key in. So samalah juga mana-mana pun. Okay. Okay, F pun sama juga. Saya nak yang soal yang jawapan key in dengan jawapan dalam e-form. Aman. Kita boleh comparekan jawapan tu. 5, 0. So dia punya apa? Kuasa 2 tu mesti betul-betul kuasa 2. Ada kurungan 2 tolak shift lon tu. So kuasa X pakai yang color pink tu. Okay, lepas tu kuasa 2. Okay, dapat? Kalau saya key in soalan pun dapat macam itu. Kalau saya recheck daripada e-form pun akan dapat juga yang macam tu. Okay, F. Macam mana F? Apa jawapan manual dulu? Negatif 610. Negatif. Itu manual ke key in? Key in. Sarah suara tersekat-sekat lah. Key in. So dapat apa key in? Type Sarah. Kalau tak type. Hello. Saya tak dengar ke itu sekat-sekat. Negatif 6. Negatif 610.8567. Okay. So kalau manualnya ada siapa-siapa tak ada yang manual? Kalau manual E kuasa 6 per 3 E kuasa? E kuasa 6 per 3 Okay, lepas tu? tolak E kuasa 8 per 4 tolak 1 per 4. 1 per 12. So yang ni kalau manual. Okay. So awak boleh recheck lah jawapan awak tu. Dua-duanya accepted. Jangan risau. Kecuali kalau soalan tu dia kata give your answer in e-form. So kalau dalam e-form memang awak wajib lah pakai dalam e-form, bagi dalam e-form lah. Okay. So E dengan F ni ada masalah. Nak dia punya integrate dia tu. Benda ni kena expand dulu. Integration. Kena betul lah. So itu jawapan akhir dia. Okay, next. G, H. Okay, so G dengan H. Dia ada hasil darab dua function yang tak boleh di-expand. So bila hasil darab dua function ni, kita kena pakai apa? Kita akan pakai substitution. So kita akan let U dengan, kita akan ambil yang mana? Kalau ikut tips tu kita ambil yang mana let U? X kuasa 4. X kuasa 4.
So du per dx sama dengan differentiatekan dia for x cube. Okay, x kuasa 4 dah ambil dah untuk kuasa dia. E tu tak ambil lagi pun tak apa. So kita nak kotak x cube dx. So x cube dx du per 4 sama dengan x cube dx. du per 4 sama dengan x cube dx. Okay. So dah ada dah semua wakil kotak tu. Okay, so tapi yang ini adalah substitution yang substitution yang definite integral. So awak akan decide, okay tak apalah kita buat yang ni dulu. Du per 4 kan, yang color kuning tu E kuasa U du per 4. Lepas tu integratekan E kuasa U. 1/4 tu memang ada. Dapat juga E kuasa U tambah C. Tak ada tambah C. Okay, sebab yang ini definite integral 01. Okay. 01. Tapi awak kena tahu 01 ni hak siapa? Nilai siapa punya? X. Variable apa? Variable X. So bila kat sini awak boleh decide sama macam sebelum ni. Ganti dulu dalam X form. Ataupun second method apa kena cari dulu? Cari nilai dulu u. Nilai U. Ada dua cara ni. So kita nak guna cara yang mana ni? Nak saya tunjuk cara yang mana? Ganti X form. Okay, so kalau kita ganti X form 1/4 E kuasa X kuasa 4/4, boleh terus macam tu. So 01, substitute je lah E kuasa 1 kuasa 4/4 tolak E kuasa 0 kuasa 4/4. Then dapat berapa? Tak payah key in pun tak apa ni. Boleh terus manual. So dapat apa kalau manual? 1 kuasa 4 akan tetap 1. kuasa 1. So E kuasa 1 E lah. So E/4 tolak E kuasa 0 1. 1/4. Macam ni lah. Okay. Kalau awak pakai cari U dulu, kita ada yang U sama dengan X kuasa 4. When X equals to 1, U sama dengan 1 kuasa 4, 1. When X equals to 0, U sama dengan 0 kuasa 4 pun 0. So dia menggunakan nombor yang sama, kebetulan nilai yang sama. So dia akan masuk 1/4 E kuasa U 01. Okay. Tapi yang ini dia dah jadi hak U. Kebetulan nombor yang sama. So hati-hati. Masuk juga. So masuk 1 dulu. E kuasa 1/4. Nak letak 1 pun boleh. Nak biarkan macam tu pun boleh. Tolak E kuasa 0/4. Pun sama juga. E tolak 1/4. Benda yang sama. Okay. So kalau awak cari nilai U pun dia kebetulan nilai interval dia tu sama, dapat benda yang sama. Okay, H. Kalau ada bawah ni kita try bawa dulu ke atas. So jadi X kuasa negatif 2, E kuasa 1/X dx. So dia ada hasil darab 3 benda ni. Okay, nak let U dengan apa? 1/x. 1/x. 1/x ni kalau kita nak differentiate, kita tukar dululah X kuasa negatif 1. So dapat du per dx. Macam mana differentiate? Jangan lupa differentiate dah. Negatif X kuasa negatif 2.
positif bawa ke depan, so X kuasa negatif 2. Maksudnya kita ada E kuasa X ni dah jadi dulu. So yang kita nak X kuasa negatif 2 dx. Apa kita akan rearrange itu? Negatif du sama dengan x kuasa negatif 2 dx. So negatif du X kuasa negatif 2 dx. Nah tu kita punya yang color biru. Masuk balik E kuasa U negatif du dapat negatif E kuasa U juga. So dia antara 1 hingga 2. Okay. Kita masuk nilai U lah. So negatif E kuasa 1 per X 1 hingga 2. So E kuasa 1 per 2 tolak negatif E kuasa 1 per 1. Dia akan jadi macam tu. Okay. Kalau nak kemaskan lagi, kalau selalunya positif bawa ke depan, so E kuasa 1 tolak E kuasa 1 per 2. So, boleh macam tu. Okay, so setakat ni untuk exponential ada soalan tak? Formula jangan lupa. Yang penting formula kena ingat, lepas tu baru datang faham kan macam mana nak faham buat. Faham dulu. Lepas tu tak ingat formula pun tak boleh juga. Dua-dua kena ada. Faham dan hafal. Okay, boleh pergi ke next function. Log function. Dah Maido. Okay. So log function dia akan differentiate. So samalah juga macam kita differentiate. Awak kena ingat differentiate ln X. Macam mana? Kita tahu tu dia mesti differentiate. Differentiate ln Fx dia mesti F prime X ataupun 1 per Fx didarab balik dengan F prime X. Ni dia punya differentiation. Maksudnya untuk yang ini Fx awak. So dia akan dapat 1 per X. 1 per X darab dengan 1. So dia tinggal 1 per X je lah. Okay. Lepas tu kalau kita nak buat anti-derivative, dx ni kita akan swing ke sebelah. So kita akan dapat 1 per X dx. Yang tinggal sini d ln X. Lepas tu kita letak tanda integrate both side. Untuk sebelah kiri ni bila ada tanda integration dengan differentiation, apa akan jadi? Natural. Dia akan natural. So itu yang kita dapat integration 1 per X dx sama dengan ln X balik plus. Itu sebab kita dapat balik macam tu. Okay. So samalah. Dia sebenarnya datang daripada differentiation tu. So kita hafal macam ni, integration of 1 per X. Okay, dx. So dia akan jadi ln X plus C. Integration of 1 per X tambah B. Dia akan jadi 1 per A ln AX tambah B plus C. Ataupun kalau saya buat dalam bentuk Fx ni. Kan. Dia daripada formula ni. Dia daripada formula ni. Awak tahu differentiate ln Fx sama dengan F prime X over Fx.
So saya swing dx ke sebelah, akan dapat d ln fx sama dengan f prime x over fx dx. Okay. Lepas tu kita integrate both side. Sini akan hilang. Okay. Kalau yang ini ikutkan constant. So bila dia constant kita boleh bawa keluar. Ln fx. So f prime x integrate 1 per fx dx. Saya bawa keluar. So saya nak yang ini sahaja. So dia jadi macam mana? Kalau saya nak yang ada tanda cacing tu sahaja. Yang ini kita akan bawa ke mana? Ke sebelah. So dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi ln fx over f prime x plus c. So ini formula dia. Tapi dengan syarat bawah ni hanya linear sahaja. Okay. Dia guna dalam ax tambah b. Kalau dalam nota awak tu dia guna ax tambah b. Saya guna dalam fx. So dia akan jadi ln ax tambah b bahagi dengan a. Sebab differentiate ax tambah b kan dapat a. Itu sebabnya dia dapat yang macam sebelah ni. Okay. Kenapa kita tak boleh bring up? Kan? Sebab kalau awak 1 per x squared dx, kita akan selesaikan macam mana? Kalau integrate 1 per x squared dx. Macam mana Bring kita integrate ni? Bring out jadi x kuasa negatif 2. Okey. Lepas tu dia akan jadi x kuasa negatif 1 per negatif 1. So ataupun dia akan jadi negatif 1 per x tambah c. Semua kita akan bring up. Kalau 1 per x kuasa 4 pun kita akan bring up. Kan? So dapatlah apa-apa. Tapi 1 per x dx. Kenapa tiba-tiba dia jadi ln? Kenapa kita tak boleh bring up? Kalau kita bring up, kita guna selesaikan bring up, dia akan jadi apa? X kuasa kosong per kosong. X kuasa negatif 1. Kita bring up dulu. Okay. Lepas tu dia akan jadi, bila kita integrate, kan, dia kan tambah dengan 1. So negatif 1 tambah 1 dia akan jadi kuasa Kosong. kosong. Okay, kuasa kosong kat atas ni tak ada masalah lagi. Bawah ni yang kosong, itu yang masalah. Nanti dia akan jadi 1 per kosong tambah C. Bila kosong dekat bawah, ini dia akan jadi undefined. Dia akan jadi maths error. Itu sebabnya untuk 1 per X ni, dia akan jadi, bukan dia jadi macam ni, tapi dia akan jadi ln X. So ada benda yang tak boleh di bring up kan. Bila kuasa bawah ni kuasa 1. Kalau kuasa 2 ke, kuasa 4 ke, kuasa 7 ke, selain daripada kuasa 1 tu kita boleh bring up. Itu sebabnya dia jadi ln fx, ln x. Okey, nombor 1. Macam mana? Yang ini kalau awak pecahkan dia jadi 5 darab 1 per x darab dx. Dia akan jadi macam tu. So 5 ni constant. So bila constant dia tak ada masalah. Kita akan bawa turun. 1 per x ni, integrate 1 per x ni akan jadi Ln X. yang itu yang akan jadi ln x tambah c. Dah. Macam itulah. Okay, B. Nampak apa? Dapat 3 3 per 8. 3 per Ln. 8 Ln 8x tambah C. ln 8x tambah C.
Okey. Betul? Ln 8X tambah C. Boleh juga. Betul. Kan? Sebab apa? Sebab dia bawa keluar 3 je. Dia bawa keluar 3, so dia jadi 1/8X dx. Maksudnya 3 tu ada, sini ln 8X/8 tambah C, dia jadi macam tu. Ataupun sebenarnya awak boleh bawa 3/8 tu keluar. Awak boleh bawa 3/8 tu keluar. So bila awak bawa 3/8 je keluar, apa yang awak akan dapat? 3/8 integrate yang ni Ln X tambah C. ln X Ln tambah X C. tambah C. Nampak? So dia tinggal X je. Pun sebenarnya betul juga. Tak ada masalah. Dua-duanya betul. Ada ln 8X ke, ln X ke, sama je. Dia akan nampak sama nanti bila dia ada nilai kat sini. 0 dengan 1 katalah. Cuba kalau awak masukkan nilai, dia akan dapat benda yang sama. Okay, dua-dua accepted. Okay, C satu-satu. Maksudnya yang ini dulu. Dapat apa? Integrate yang ni. Negatif 1/7 ln X. Negatif 1/7. Kan? Lepas tu itu constant dia ln X. Okay. Kalau yang ini. 3/2 X kuasa 2. 3X kuasa 2/2. Dan sekali mesti tambah C. C. Okay. D. Apa jawapan D? 3 kuasa 2 tambah 2 ln X tambah C. 3X kuasa 2 tambah 2. Ln X tambah C. Okay. Dah. So ini nombor 1. Salin semua. Buat nombor 2A tu. Apa jawapan? Apa jawapan 2A? Kamal? 1/3 1/3 ln 3x tambah 10 tambah C 3X tolak 10 tambah C. tambah C. Okey. Okay, kalaulah macam ni penulisan dia, consider salah. Apa benda yang awak missing dekat sini? Kalau penulisan macam ni. Kalau penulisan macam ni, awak akan nampak yang ini satu term. Dan yang ini satu term, yang ini satu term. Dalam term yang pertama tu dia ada hasil darab 1/3 dengan ln 3X. So yang ini salah. Sebenarnya macam mana? Apa yang kita kena letak? Siapa tahu? Modulus. Ln, modulus. Okay. Modulus ni, bila awak buat macam ni, kita tahu yang ini seketul. 1/3. Yang ln ni dia mesti seketul. So tambah C. Ini baru betul. Okay. So modulus ni, dia just dia punya cara penulisan lah. Sebab after ln, always positive number. Dia nak bagi tahu itu je. Okay. After ln, always positive number. Kalau awak tak letak modulus pun sebenarnya masih diterima jugalah. Letak bracket pun boleh lagi. Jangan tak letak langsung je. Macam yang atas. Kalau awak tak letak, dia akan jadi terpecah macam tu. Ln tu hanya kepunyaan 3X je. Padahal ln tu kepunyaan 3X tolak 10. So hati-hati. Mesti letak bracket.
Okey, B. Apa jawapan B? Kalau awak tak nampak, Negatif 3 per negatif 5. 3 per 3 5 per 5 ln modulus 7 tolak modulus 5 7 tolak 5 tambah tolak C 5. 7 tolak 5 tambah je. C. Modulus Modulus uh, tolak 7 tolak 5x 5x. Lepas tu tambah C tambah tambah C. C. Okey, good. Cerita penulisan dah. Lepas ln mesti ada bracket. Sama ada bracket ataupun modulus. Kalau tak, kita akan nampak ln tu hak 7 je. Okey, kita pergi sikit lah ilmu integration by substitution. Okay, integration by substitution. Kalau awak tengok kat sini, dia adalah hasil bahagi. Kalau kita pecahkan dia macam ni. Ataupun sebenarnya dia adalah juga hasil darab. So bila kita buat hasil darab, dia macam ni. Kan substitution dia adalah hasil darab yang tak boleh di-expand ke apa ke. So dia tak boleh matikan. Semua tu ada X. So dua-dua ni dua bentuk yang sama. So bila macam ni, kita kena pakai substitution bila dia ada hasil bahagi tu. So kita nak let dengan apa? Kalau saya bagi tips sebelum ni, tengok. Okay. Dia jatuh tips nombor berapa? Kalau saya bagi yang sebelum ni. Dia jatuh tips nombor berapa? 1. Dia jatuh tips nombor 1 sebab dia ada hasil bahagi. So dalam tips ni, bila awak ada hasil bahagi macam tu, yang awak tak boleh nak separate ke, awak tak boleh nak expand ke, so kita akan let U, kita akan ambil yang bawah. Okay, ini tips dia. Apa-apa hal awak kena buat dulu, make sure dia semua tu boleh tukar dalam sebutan U. Kalau semua boleh dalam sebutan U, maksudnya cantik lah U awak tu, pemilihan U. Tapi kita try dulu dengan guna tips nombor 1 ni. Okay. So maksudnya let U dengan apa? X kuasa 2 tambah 3. Tips kita tulislah kat sini tips. Bila ada integration fx over gx dx, kita akan let U dengan gx. Okay, kita tulis kat sini tips ni. So bawah dia x squared tambah 3. Maksudnya awak dah ambil U tu yang bawah. Atas 1 tu tak ada masalah sebab dia nombor. Kalau nombor awak tak ambil tak apa. Okay, sebab dia boleh dibawa ke sebutan U. Kita tak nak X sahaja. So mana yang X tu yang kita nak gantikan dengan U. Alright, so differentiate dapat apa? 2x. 2x. Okay, so kita ada kotak apa kat sini? Kita ada kotak 2x dengan dx. Maksudnya du sahaja adalah 2x dx. Kita bawa naik ke atas. So ini adalah wakil untuk kotak biru. Okay, masuklah dalam substitute kotak yang kuning tu dulu. 1 per U, nampak? 1 tu saya bawa sebab dia nombor, so tak ada masalah. Saya boleh bawa dia ke dalam sebutan U. Kotak yang biru tu DU. Janji tak ada X dah. Okay, dah tidak ada dalam X form. Okay, integrate semasa dalam sebutan U. Maksudnya macam awak integrate 1 per X dx. Sama je macam tu. Dapat berapa? Ln U. Sini akan jadi ln U lah. Tambah C. Last kali U ni ganti balik dengan X squared tambah 3 tambah C. Apa kat sini yang kena letak?
Kalau saya biarkan macam ni, jawapan salah. Sebab apa salah? Kena letak modulus. Kena letak modulus. Kalau awak tak letak modulus, awak nampak ln ni hanya kepunyaan x squared je. So salah lah. So bila kita letak modulus dia, kita dah kata oh dia sampai tambah 3. Baru betul. Okay. U tu semua tu x squared tambah 3. So kena letak modulus. Ni tips dia tu. Okay, B. Nak let U dengan apa? 3x kuasa 2 tolak 3x tolak 1. 3x kuasa 2 tolak 3x tolak 1. Okey, kita dah ambil dah bawah tu. So, dapat macam mana? Itu sebabnya kalau yang ini, kalau nak bagi nampak, saya akan asingkan dia jadi hasil darab. Daripada hasil bahagi, saya asingkan dia jadi hasil darab. Bila hasil darab, 1 per 3x squared tolak 3x tolak 1. Dan ini untuk beginner lah kiranya. Kalau awak rasa selesa dengan hasil bahagi, awak teruskanlah dengan hasil bahagi tu. Kalau tidak, awak pecah-pecahkan dia jadi hasil darab. Kalau saya punya tanda ni adalah hasil darab. Okay. So kita ambil let U dengan 3x squared tolak 3x tolak 1. Okay. Kita ambil yang bawah ni. Differentiate. Dapat apa? 6x tolak 3. Dah terang-terang dah nampak 6x tolak 3 ni dx. So kita dah boleh nampak kotak 6x tolak 3 dx ni dah ada dah. So 1 per U kotak kuning tu du. Itu je. Okay, integrate 1 per U. Ln U. Ln U tambah C. Ln U ganti balik dengan 3x squared tolak 3x tolak 1 tambah C. Jangan lupa bracket. Jangan lupa modulus ataupun bracket. Paling habis pun kalau lupa modulus tu bracket pun dah memadai. Janji jangan tak ada langsung je. Okey, C dengan D. Jawapan akhir yang saya nak tahu. Okay, buat last one. Okay, dapat apa dah C dengan D? Yang C dapat ln modulus 3x kuasa 3 tolak x tambah C. Okay, good. D. Dapat ln Hmm. modulus 4x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 9 tambah C. Okay, dia terus dia macam tu. Very good. Okay. Okay, that's all for today. Thank you, class.